Contoh orang tak berniaga nak berniaga, dia kata kau mana boleh berniaga. Ada Nak berniaga nanti tak jadi. Keluarga kita tak ada peniaga. Kadang ada ustaz tak boleh jawab soalan-soalan kita. Kita cari ustaz yang boleh jawab. Ada ustaz yang mahir dengan ilmu kerohanian. Macam Ustaz pun dia ada kepakaran dia. Berniaga, apa berniaga, turun naik. Dia elok kerja ni baru pergi berniaga. Orang cakap apa apa tak faham. Kuda dah ada. Ada orang kedai, ada kedai. Kalau ada di bawah ada pekerja-pekerja bukan Islam. Oh, macam ni orang Islam punya ni. Bos. Nampak macam mana orang Islam berniaga? Islam berniaga macam ni. Hari ni sebenarnya kita banyak buat kerja Allah. Tu yang kita pening. Tak nak tahu kilang kat siapa, kat mana. Kan? Nanti kalau orang tahu, orang tu tiru. Dia tak nak orang tahu pun orang tahu juga. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang bersama saya Amar Sufi Ali, founder kepada Deep Faith Co dan salah seorang daripada pendiri Muslim Vibes. Okay, korang sekarang berada di podcast Muslim Vibes 2024 yang mana kita bawa tema Your Hijrah Process, Share Your Hijrah Process with us. First episode kan, dia kekok sikit. Jadi Masya Allah, sekarang kita tengah shoot actually dekat Melaka sebab kita ada istimak zon selatan. Istimak Perhimpunan Umat Islam ada 30, 40, 50 ribu orang. Jadi kita ambil kesempatan berniaga ni, kita orang buat podcast penutup 2023 dan pembukaan 2024. Jadi kita punya topik yang kita akan bincangkan dalam Muslim Vibe punya podcast ni adalah kita nak share pasal hijrah story ataupun pasal positive value daripada kehidupan orang-orang lah. Tapi untuk first episode ni kita ada tetamu istimewa, Ustaz Wahab kita. Ustaz, nama Ustaz betul-betul memang Wahab? Nama saya Abdul Wahab. Ustaz Abdul Wahab kita, tetamu istimewa kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa saya jadikan Ustaz ni sebagai orang pertama untuk episod pertama podcast Muslim Vibe 2024 ni? Sebab kita nak strongkan foundation dulu, asas dulu sebelum kita dengar lagi kisah-kisah hijrah ataupun kisah-kisah macam mana perubahan berlaku, bukan saja dalam daripada jadi baik kepada tak baik kepada baik, tak semayang kepada semayang, tapi proses hijrah nak jadi peniaga, nak kahwin, apa saja benda-benda baru yang kita nak shift daripada satu tempat ke satu point yang lain. Baik Mol, apa khabar Mol, sihat Alhamdulillah sihat. Baik, jadi untuk tahun 2024 ni Mol, penghujung 2023, kita nak masuk 2024. Apa tu? Okay, sorry. First episode. Untuk 2023, penghujung 2024, semua orang nak berhijrah, nak berubah. Yang sebelum ni tak berniaga, nak berniaga. Yang sebelum ni tak semayang, nak semayang. Yang sebelum ni tak tutup aurat, nak tutup aurat. Yang dah tutup aurat, nak tutup aurat sempurna. Dah tutup sempurna, nak ikut sunnah. Macam-macam perubahan mereka nak buat dalam hidup ni. Tapi mereka ada satu mindset ataupun ada satu thought yang mana, boleh ke aku hijrah? Nanti orang cakap apa? Ataupun kalau aku dah hijrah, aku kembali kepada satu perangai lama aku balik macam mana? Jadi cuba Ustaz share sikit pasal kita nak berubah, nak buat satu benda baru ni, nak berubah kepada satu tempat ni, penghijrahan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama sekali terima kasih kepada Ahmad Sufi datang jemput saya. Jadi hijrah ni pertama sekali, biasa manusia bila sebut hijrah, terutama kita orang Islam dah akan beritahu lah, hijrah ni mesti daripada tak baik kepada baik. Tapi Ahmad Sufi kata bukan itu saja. Dihijrah daripada tak berniaga kepada berniaga, daripada tak kahwin kepada kahwin. Sebenarnya sebelum nak hijrah, biasanya dalam hati tu ada terdetik niat. Dan niat tu kadang-kadang berlaku sebab apa? Kalau orang berniaga sebab dia tengok orang lain berniaga, dia datang niat. Kalau orang berubah, dia nak berubah sebab dia tengok orang lain berubah, dia pun nak berubah niat. Jadi niat tu yang pertama sekali. Sebab tu bila niat kita baik, maka amal pun akan jadi baik. Lepas tu Ahmad Sufi kata kadang-kadang bila kita nak berubah, contoh orang tak berniaga nak berniaga, dia kata kau mana boleh berniaga? Nak berniaga nanti tak jadi. Keluarga kita tak ada peniaga. Keluarga kita kerjalah, cucuk keluar duit. Ataupun kalau orang nak berubah daripada buruk jadi baik, kawan-kawan kata dah alim pula, macam-macam. Dan itulah sebenarnya keadaan orang nak berhijrah.
Itulah memang konsep dia. Memang ada punya. Dia ada dia punya asam garam dia. Asam garam dia tu. Tapi yang sebenarnya bila kita nak berhijrah, pertama sekali bila kita nak berhijrah, carilah ahli dia. Kalau kita daripada buruk nak pergi ke agama, ahli dia adalah orang agama. Dan orang agama adalah ulama. Kalau berniaga ni orang kata circle lah Ustaz. Circle, suasana. Tu. Orang berniaga. Kan? Cuma kita dalam Islam, kan, kadang-kadang orang suka carilah ada contohkan dengan orang bukan Islam punya berniaga. Kita orang Islam carilah orang Islam yang berniaga. Kemudian macam mana pun kita orang Islam ni dia macam mana pun ada hubung kait dengan perintah Allah. Carilah kalau nak kahwin. Kan? Memanglah kalau kita faham kalau kahwin ni sanding semua tu banyak-banyak benda kita nak buat. Tapi kita orang Islam, carilah orang Islam. Terutama hubung kait kita dengan ulama tu kena ada. Apa saja kita nak hijrah, kena ada hubung kait dengan ulama. Kan? Bukan sekadar agama je, bukan daripada baik kepada buruk. Maksud dia apa saja. Daripada tak berniaga nak berniaga. So kita nak kena tahu muamalat dalam berniaga, perkara-perkara tersebut. Kalau kita tak tahu, maka tak sempurna Islam ketika kita berniaga. Betul juga. Selalu kita ingat nak cari ulama ni bila nak berubah je daripada baik kepada tak baik agama je kan. Agama je. Tapi sebenarnya semua kehidupan kita memang berkait dengan agama Islam kan. Jadi nak berniaga ke, nak kahwin ke, mesti kena ada kena ada hubungan agama juga. So agama kena merujuk dengan ulama. Masya-Allah. Tu baguslah, poin penting. Apa saja kita nak buat, apa saja kita nak mula berhijrah, nak cuba benda baru 2024 ni. Habis kalau contoh saya nak diet, ni benda paling simple lah. Paling common lah. Di 2024 aku nak kurus. Jadi apa dia punya dengan ulama'? Macam mana kita nak relatekan dengan ulama' pula yang kurus? Kalau dengan ulama', maksud dia kurus ni sebenarnya kan, relate dia, biasa ulama' akan pesan lah supaya kita puasa. Diet ni biasa orang puasa. Masya-Allah. Okey, kena relate dengan ulama', apakah pemakanan sunnah yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanan ni makanan yang mana dia macam contoh diet ni dia cerita pasal makan kalau selalu saya akan cakap dekat orang yang makan-makan ni, satu ulama, tak silap saya, Maulana Said Ahmad Khan. Dulu kalau dalam tabligh, beliau adalah Amir Madinah. Pemakanan ni bila kita apa-apa yang dalam ayat dalam Quran ataupun dalam hadis yang ada berkaitan, contoh dalam Quran ada cerita tentang bawang, maksudnya ada perkataan berkaitan dengan bawang putih, ada berkaitan dengan kalau dalam hadis berkaitan dengan habbatus sauda. Maksudnya benda-benda ni dia akan menguatkan jasmani dan dia juga akan menguatkan rohani. So kalau maksud dia tadi tanya kalau makan ni macam mana pula dengan ulama'? Tak, ulama' dia mainkan peranan iaitu apa pemakanan yang boleh makan, apa pemakanan yang tak boleh makan, yang halal dan haram. Dan yang lagi bagus tadi macam Ustaz kata, yang ada kaitan dengan sunnah pula. Yang ada kaitan dengan sunnah pula. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak diet tapi makan benda haram. Jadi sebab kita orang Islam, macam mana pun Islam dia tetap kena. Jadi macam mana, ni point best ni, antara benda penting juga. Apa saja perubahan ataupun benda baru kita nak buat dalam hidup ni, macam mana pun dia mesti ada kaitan dengan Islam, dengan kehidupan beragama kita, dan dia ada kaitan dengan ulama', orang yang dia orang kata ahli agama. Ahli agama. Ulama' tu pewaris Nabi. Pewaris Nabi. Ulama' ni adalah pewaris Nabi. Tapi puasa ni Ustaz, bila kita kata pasal puasa ni, dia sekarang ada IF, intermediate intermediate fasting lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Tapi dia punya kaedah puasa dia tu berbeza sikit. Macam mana dia fasting dia puasa 12 jam apa semua. Dia tak ikut puasa yang macam mana daripada terbit matahari hingga terbenam matahari ni. Macam mana kalau kita tak boleh ke kita buat? Maksudnya puasa tu sampai tak makan langsung? Dia makan juga, tak silap. Dia makan juga, dia minum Dia boleh minum air, dia boleh minum air kosong. Pertama sekali bila kita sebut puasa, orang Islam kena faham puasa tu apa. Puasa tu bukanlah pertama sekali puasa kalau dalam Islam, dalam fiqh menahan diri daripada 8 dahaga, daripada terbitnya fajar sehingga tenggelamnya matahari. Dia puasa tu maksud dia kena sentiasa berkeadaan lapar. Kalau ustaz-ustaz saya zaman saya belajar ataupun ulama-ulama kena kata, hari ni kita bukan puasa, kita ubah masa makan. Sarapan kita tukar sebelum subuh. Lepas tu makan tengah hari kita ubah maghrib. Makan malam kita ubah
tengah malam more. More. Ya tu Allah. Lepas tu orang berniaga tengah malam, ada lagi. Jadi sebenarnya puasa, bila sebut puasa adalah menahan lapar. So bila maksud dia buka, macam contoh, sebab apa kena sahur? Sebab dia ada sunnah Nabi. Nabi bersahur, kita pun Sahur. Sebab apa? Berbuka. Buka tu bukan nak kenyang. Buka tu nak nak beritahu yang kita ni dah berbuka, dah iftar. Kurma pun dah cukup. Tapi kita masya-Allah bila kita sebut buka, santap. Santap. Itu maksud dia puasa. Dan sebenarnya kita boleh jadikan orang nak diet ni, dia atau bukan orang nak diet lah, orang Islam sebenarnya dia boleh jadikan hidup dia sentiasa berpuasa. Maksud dia sentiasa berlapar. Baik, itulah itu boleh jadi korang punya starter kit lah untuk 2024. Apa saja yang korang nak buat dalam hidup ni, nak kahwin, nak berniaga, nak kurus, apa sajalah, nak beli kereta, apa saja yang kita nak buat, nak berubah dalam kehidupan ni, bukan saja perubahan dari segi tak baik kepada baik, nak jadi orang agama ke apa, mesti kena ada hubungan dengan ahli agama supaya kehidupan kita berpandu dan ikut cara Nabi SAW. Cuma sebelum terlupa, berhubung ahli agama pula, macam ada agama dia macam dunia ada bidang-bidang dia, ahli agama ada bidang-bidang. Ada ustaz juga. Dia mahir dengan tajwid. Ada ustaz dia mahir dengan muamalat, fiqh, ibadat. Ada ustaz dia mahir dengan ilmu sirah. Ada ustaz dia mahir. Kadang-kadang ada ustaz tak boleh jawab soalan-soalan kita. Kita cari ustaz yang boleh jawab. Ada ustaz yang mahir dengan ilmu kerohanian. Kita jumpa dengan kerohanian. Maknanya macam mana ustaz pun dia ada kepakaran dia. Dan ada ustaz yang masya-Allah yang dia boleh semua. Itulah kadang-kadang kita pun pukul rata Saan. Ustaz je semua benda kita tanya. Lepas tu dia tak boleh jawab, cakap apa ustaz ni? Kata ustaz dia tak tahu kan. Betul kat tu. Masya-Allah. Okey Ustaz, kita pergilah untuk hijrah lagi di 2024 ni. Tadi kita kata pasal starter kit, kemudian mindset Ustaz. Mindset ni kalau dulu kita pergi bisnes, saya pergi kelas-kelas bisnes lah, saya pernah pergi, dia kata you will achieve what you believe, ayat dia kan. Kau akan capai apa yang kau percaya. Itu yang Mak Saleh punya term. Lepas tu ada yang sifu-sifu pula, dia kaitkan dengan Allah mengikut sangkaan hambanya. Jadi kalau kita nak berubah juga Ustaz, ataupun kita nak mulakan chapter baru dalam kehidupan, nak kahwin ke nak apa benda ni, 2024 ni, azam baru ni, macam mana dengan mindset, thought ataupun pemikiran kita bila kita nak buat satu benda baru ni, nak berubah ni? Bila kita nak buat satu benda baru, terutama benda tu biasa, yang pertama sekali buat satu benda yang baru, mestilah benda tu yang baik. Kebaikan. Kalau kita dalam agama, bila Ahmad Sufi datang tanya, dan saya adalah orang kata, orang panggil kita ustaz, so macam mana pun hubung kait kita kena kedepankan agama. Okey, kalau contoh berniaga, memanglah ustaz-ustaz ni dia tidak ada kemahiran dalam perniagaan. Dia tak tahu cara nak berniaga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun selepas Nabi menjadi nabi tinggalkan semua perkara-perkara tersebut. Okey. Jadi dalam hadis yang seperti mana beritahu tadilah, Allah bersama sangkaan hamba dia. Sebenarnya berusaha, kita perlu berusaha dalam berniaga, kita kena berusaha. Tapi hakikat kita kena rasa bila kita nak berubah ataupun nak hijrah, mindset kita kata kita boleh buat. Betul. Kita boleh buat. Kita kena kata mindset aku Allah, boleh. Allah boleh, aku boleh buat dengan bantuan Allah. Maksud dia Allah bantu kita. Maksud dia kena, pertama sekali keyakinan diri kita kena ada. Keyakinan diri untuk berubah. Kemudian kita kena letak mindset kita, kena letak apa saja kata-kata orang. Okey, kalau nak berubah, contoh daripada tak ada agama kepada agama, daripada keluarga ataupun daripada kawan-kawan, daripada ramai orang ni, sebenarnya kita kena apa Allah kata. Ustaz saya selalu beritahu, hari ni kita duk sibuk orang tu kata, orang tu ni kata, orang tu kata. Contoh dalam Islam, buat sesuatu perkara dalam Islam tu tak boleh buat. Tapi kita tak nak tinggalkan benda tu sebab apa? Nanti apa orang kampung kata. Sebenarnya kita jangan heran apa orang kampung kata, kita nak apa yang Allah kata. Betul lah Ustaz. Tapi benda ni kadang-kadang yalah, sebab kita hidup dengan masyarakat, kita hidup dengan masyarakat. Risau orang kata. Orang kata.
Dan sebenarnya dalam Al-Quran tu sendiri beritahu Luqmanul Hakim dah ajar anak dia. Luqmanul Hakim safar dengan anak dia. Jadi dia punya susunan tu saya tak berapa ingat. Bawa satu keldai, seekor keldai. Ada 2 orang, anak dengan ayah. Okey, mula-mula ayah naik. Pergi satu kampung. Apa punya ayah? Anak duduk bawah. Tak guna punya ayah. Okey. Sian budak tu kan. Sian budak tu. Macam tu lah. Kan? Meniaga. Apa meniaga? Turun naik. Dia elok-elok kerja ni. Pergi meniaga. Dah. Itulah keadaan dia. Kalau meniaga. Kan? Apa ni? Kan? Bawa agama. Tengok. Kan? Dah tak ada kerja. Dah ni. Dah berjanggut pula. Aduh. Dah macam-macam. Kan? Orang kata. Lepas tu tukar pula. Anak pula naik. Atas, bapak dia bawah. Bapak dia bawah. Pergi kampung bawah. Apa punya anak? Bapak duduk kat bawah. Kan? Anak duduk atas. Ni anak durhaka, anak tak guna. Tak guna kan. Orang kata juga. Orang kata juga. Tukar pun orang kata juga. Ni orang kata juga. Lepas tu seterusnya pergi. Kan? Okey, dua-dua tak payah naik. Kita ada apa sengan, apa bodoh kan. Macam tu kan. Apa tak faham. Kuda dah ada. Ada keldai. Ada keldai. Lah kali dua-dua naik. Dua-dua naik. Pun sama juga. Zolim. Kesian ke Kesan keldai kedai tu. pula. Dua-dua naik. Inilah dah okeylah keadaan. Sebenarnya hidup kita kat dunia kita tidak akan lari daripada kata-kata manusia. Kata orang. Tapi sebenarnya kita kena kuat dan kental mindset kita kalau kita nak berubah daripada buruk kepada baik, daripada tak berniaga kepada berniaga, daripada nak kahwin. Kan macam kahwin, tak ada duit, tak ada ni, kan. Apa lah kau nak kahwin sangat, duit tak ada, apa tak ada. Sebenarnya kita usaha dan kita tawakal kepada Allah. Masya-Allah. Tawakal tu apa? Tawakal tu bukanlah kita kahwin bukan sediakan duit sahaja, tapi kita doa pada Allah mudahkan kahwin kita. Ni perkara mindset kita, maksud dia insya-Allah Allah akan bantu dalam urusan aku. And mindset dia insya-Allah kita boleh berubah. Tapi untuk dapatkan mindset tu sebelum nak berubah ke, contoh kalau dalam agama tak perlu nak istikharah. Daripada kerja nak tukar berniaga, istikharah dulu. Tanya dulu. Kan? Dia istikharah ni bagus dia apa? Kalau kita buat dan benda tu tak jadi, kita akan aku dah istikharah, ni ketentuan aku. Dia ada redha tu lebih. Redha ni bukan redha je lah. Itu kadang-kadang tak kata je redha tapi hati tu tak redha. Redha ni maksud dia walaupun ujian tu datang dia boleh senyum lagi. Dia boleh tenang lagi. Ni mindset kita bila kita nak berubah, kita kena letak yang memang orang akan kata, tapi aku nak buat apa yang Allah suka. Allah kata, masya-Allah. Okay guys, sekarang ni mungkin ni benda-benda baru juga. Saya pun first time buat podcast dalam hutan gelap macam ni. Lampu pun tak ada. Kita punya team kena pegang lampu kat sini. Dan tak tahu macam mana bunyi. Ni pun tak tahu sekarang ni sebab kita orang tengah record lagi, belum masuk editing. Jadi kita ambil peluang dengan suasana baru ni di 2024 ni, mungkin korang tengok podcast ni akan rare sikit lah. Dan saya lupa nak cerita tadi. Ustaz Wahab ni dia ada madrasah dan dia meniaga juga. Dia meniaga apa tu, Sauda Kasturi Kijang Syifa. Jadi ustaz ni dia biasa kat madrasah dia, budak-budak yang ni lah, yang nak berubah, nak jadi baik, yang tak berapa baik, yang macam-macam jenis perangai dia datang jumpa dia nak berubah. Dan ustaz ni pun meniaga, dia meniaga sekali dengan kita orang dekat booth ni. Jadi saya bila borak dengan ustaz ni dekat booth, kita borak jadi best. Jadi aku tak cerita banyak. Lepas tu cakap, okay, call Syamil, kita punya videographer daripada KL, datang, set up, terus shoot je. Tak ada fikir banyak, tak ada plan banyak. Sebab insya-Allah lah, ini permulaan untuk podcast. Kalau tak buat, kalau tak start, ini start. Daripada saya pun sama juga. Saya nak hijrah, saya nak buat benda baru, saya nak buat benda lah ni, podcast ni. Dah pernah buat, tak sangkut, tak settle apa semua. Jadi bila Syamil ni masuk, bos kita buat podcast. Tapi nak set up kan, apa pula orang kata macam tu kan. Dalam gelap macam ni, dengan mic, tak ada mic yang betul apa semua, kat office tak sempat nak bawa. Tapi kalau saya fikir apa orang kata, benda tak jadi. Korang tak tengok video ni, benda tak jadi. Dan nombor 2, tadi apa, satu mindset apa Allah kata. Nombor 2 apa tadi Ustaz? Point dia saya pun dah lupa. Kalau nombor 2 yang maksud dia ni agama, apa yang kita mampu buat kita buat dulu. Yang kita serah pada Allah. Apa mampu buat tadi kan? Serah pada Allah. Serah pada Allah. Dia bila kita tadi istikharah tu, bila kita macam istikharah ni tadi. Dengan mic tak cukup apa semua. Ini je yang mampu. Ini yang mampu jalan. Buat dulu, jalan dulu. Buat dulu. Entah ini yang viral, ini yang meletup, kita tak tahu. Jadi baik.
Itu poin yang bagus lah apa yang korang tengok ni. Okay Ustaz, kita terus lah. Ini pun dah makin gelap dah waktu kita ni. Kita pun nak kembali ke kita punya tempat perniagaan lepas habis ni. Yang second last tak, point kita punya point second last, topik second last yang kita nak berborak adalah pasal kehidupan, pasal rezeki ni Ustaz. Hari ni 2024 ni kita tahu orang semua kata wah ekonomi makin meleset kan, makin susah. Orang yang berniaga semua kata, "Wis kau berniaga teruk Dan kawan-kawan kita pun ramai yang ada yang tutup kedai, ada yang macam-macam lah, kerja balik apa semua. Jadi bila kita fikir pasal rezeki ni tak selesai, dia memang serabut Ustaz. Memang pening. Lagi-lagi kita berniaga ni kan, buka kalau tak ada orang datang kita jadi down tu. Jadi macam mana Ustaz bila masuk 2024 ni, macam mana kita nak dengan kita barang nak, naik, dengan harga barang naik. Macam mana kita nak pandang rezeki? Kita tahu rezeki Allah bagi. Semua orang cakap, "Oh, ya aku tahu rezeki Allah bagi. Ya aku tahu kita kena usaha." Tapi kadang-kadang perasaan tu ada datang macam down sikit. Benda ni normal lah Ustaz. Tapi macam mana Ustaz? Macam mana kita nak pasal rezeki ni? Rezeki ni pertama sekali sebenarnya rezeki tu kita yakin kita orang Islam. Baru ni saya dalam kelas saya beritahu kat saya ada kelas saya, kelas untuk orang muda, orang awam. Setiap hari Selasa pukul 9 kat madrasah kita lah kita buat kelas. Madrasah Ustaz di Batang Kali. Di Batang Kali. Asajidin kita buat kelas. Jadi dalam pengajian kitab tu berkaitan pasal apa nak buat. Maksud dia Imam Ghazali beritahu dalam kitab, nama kitab Bidayatul Hidayah, apa nak buat selepas terbit matahari. Apa nak buat. Saya ringkaskan 4 benda lah. Pertama belajar. Kan? Maksud dia bagi masa betul-betul belajar. Yang kedua wirid, baca Quran, ibadat lah. Kan? Yang ketiga khidmat orang, khidmat masyarakat, tolong. Yang keempat cari rezeki yang halal. Empat ni lah ni, yang keempat ni. Keempat last. Yang keempat ni yang lah. kita bangun pagi-pagi nak buat benda first cari rezeki ni punya yang last sekali. Keempat. Imam kata yang ni keempat. Yang pertama tu cari ilmu dulu. Jadi saya beritahu dah, semua kita ni meyakini bahawasanya Allah bagi rezeki. Bagi rezeki ya. Dan kita yakin. Semua kita orang Islam akan yakin. Tapi kenapa kena pergi kerja? Kenapa kena buat berniaga? Orang berniaga kenapa kena berniaga? Sebenarnya apa yang orang Islam buat ni semuanya adalah berkonsepkan untuk dakwah manusia pada Allah. Dakwah manusia pada agama. Okey. Orang bekerja. Okey, dia bekerja, kalau dia bos, dia kena jadi hamba Allah untuk menjadi bos yang baik mengikut perintah Allah. Kalau ada di bawah ada pekerja-pekerja bukan Islam. Oh, macam ni orang Islam punya ni. Bos. Nampak agama tu. Yes, faham. Kalau dia sebagai orang kata orang pekerja, bos dia bukan Islam contohnya, ataupun dia Islam yang kurang ada agama. Macam ni. Orang Islam punya agama pekerja. Kalau dia peniaga yang Islam. Kan? Sebab tu kita biasa dengar sahabat pergi China berniaga. Kan? Sahabat bukan nak berniaga, sahabat, tapi inilah konsep dakwah untuk dia nampakkan macam mana orang Islam berniaga. Islam berniaga macam ni. Macam ni punya berniaga. So sebenarnya kita berniaga, kita buat kerja. Hari ni sebenarnya kita banyak buat kerja Allah, tu yang kita pening. Apa kerja Allah? Allah bagi rezeki kan. Kerja kita apa? Taat Allah. Yang kita tak taat, yang taat tu kita tak nak buat. Maksudnya taat apa? Selain sembahyang, puasa, zakat, haji, taat Allah dalam ketika kita berniaga. Cakaplah barang semalam, kalau barang semalam. Susah. Kalau ada rosak di Facebook bagilah tahu kan. Cakaplah baru jatuh. Kan kotor. Kalau hujan jelah. Tahu. Kan. Cakaplah jatuh kan. Tak ada masalah. Orang yang meyakini yang rezeki datang ni, contoh orang berniaga. Biasa kita jumpa orang berniaga kan. Tak nak tahu kilang kat siapa, kat mana kan. Nanti kalau orang tahu, orang tu tiru. Dia tak nak orang tahu pun orang tahu juga. Orang tiru juga dia punya brand. Orang buat juga kan. So bila benda tu dia akan mentensionkan dia. So kalau tak nak tension, rezeki Allah bagi. Dia buat. Bagilah. Rezeki. Tak semua orang jual kacang putih boleh kaya. Kan? Dan tak semua orang jual kacang putih boleh miskin. Mungkin orang tengok dia ni jual kacang putih nak try juga. Dia jual tak boleh kaya. Ini maksud dia rezeki daripada Allah. So kita barulah tak tension. So kalau Allah bagi lebih, alhamdulillah. Kalau Allah tak bagi, tak apa. Dan yang point yang best tadi adalah kita buat tu sebab kita nak tunjukkan macam mana orang Islam buat. Macam mana orang hamba Allah yang taat Allah.
Kita buat untuk Allah suka. Okay guys, sebenarnya kita orang kat sini dah malam, dah gelap. Tak tahu macam mana Mel, lighting okey? Boleh Dia sayup lah. Sayup. Saya rasa kita kena ada volume 2. Dengan borak dengan Ustaz Wahab ni, kita kena ada volume 2 nanti kat Bangi ke apa, nanti kita set balik. At least benda dah jalan, benda dah ni okey lah ni. Kita orang minta maaf lah. Tapi ada je kita tengok Ustaz yang podcast yang dia buat macam ni, gelap malam apa semua kan. Belakang ada gambar tu. Nanti kita tengok video ni, tengok edit nanti macam mana. Okey, untuk kita tutup kita punya podcast untuk volume 1 2024 Muslim Vibes yang kita buat konsep share your hijrah story with us. Jadi hijrah ni bukan saja daripada tak baik kepada baik. Apa saja benda baru yang kita nak buat satu titik kepada satu titik, itu pun kita panggil satu perubahan dalam hidup. Jadi Ustaz, untuk 2024 ni, orang tahu yang biasalah orang kata nak kiamat makin dekat. Kiamat memang makin dekat sangat, tapi makin jauh. Lagi dekat. Mati lagi dekat. Imam Mahdi apa semua. Jadi bila macam-macam video keluar, macam-macam keadaan berlaku. Jadi sebagai orang Islam ataupun kita sebagai orang muda lah basically, mungkin podcast ni yang tengok biasa, yang follow di Face Surah Muslim Vibe ni, average umur dia maybe 25 sampai 40 macam tu punya age. Jadi dalam umur-umur macam ni, macam mana kita nak menghadapi ataupun kita nak berfikir bila kita orang duk cerita pasal dah nak kiamat, Imam Mahdi dah datang, sini dah timbul berita, Arab dah macam ni, apa menteri dah macam ni, apa Palestin dah macam ni. Jadi macam mana bila kita dengar berita-berita yang pertama sekali, kiamat ni memang Nabi sendiri suruh cerita, Nabi suruh cakap. Hadis Jibril datang tanya tentang rukun iman. Jibril tanya tentang rukun Islam. Lepas tu Jibril tanya tentang ihsan. Yang keempat Jibril tanya tentang tanda-tanda kiamat. Okey, bila kita selalu sekarang dapat video-video berkaitan tentang tanda kiamat apa semua. Yang pertama sekali, andai katalah yang paling dekat sekali adalah Imam Mahdi tu datang zaman kita. Adakah aku di kalangan orang yang mengikut Imam Mahdi? Ataupun aku yang menentang? Atau aku yang menentang. Itu yang pertama. Ramai orang kadang-kadang sekarang bukan declare dah, dia merasakan dia ni ikut, dia merasakan dia ni ikut, dia merasakan ni ikut. Tapi sekarang tak baiat lagi ya. Tunggu baiat barulah kita boleh mengikut. Cuma tinggal lagi kita ke pertama, tu satu. Yang kedua, apakah jalan untuk aku menjadi pengikut dia? Apakah jalan untuk aku jadi pengikut dia? Yang ketiga, bila kita dah tahu jalan tu, kita buat mengikut kemampuan kita. Untuk kita mengikuti jalan itu supaya kita mengikuti yang akan datang adalah Imam Mahdi. Tapi kalau anda kata dia tak sampai, belum sampai, bukan zaman kita, bukan masa kita, tapi kita dah buat persiapan mental, fizikal kita dah buat persiapan, rugi tak? Tak rugi. Tak rugi. Tak ada apa-apa rugi. Tak ada apa kerugian. Dan bila kita ingat orang, Ustaz saya beritahu, orang yang tak suka dengar cerita kiamat ni sebab apa? Sebab orang takut mati. Dia punya plan tu sampai 2040. Cerita kiamat. Aku plan orang cerita kiamat 2015, dia dah aku punya plan. Sebab tu dalam hidup ni, terutama orang berniaga lah, Imam Ghazali beritahu plan ni kena buat sampai setahun je. Setahun ya. Lebih setahun tu dia tawakal dah tak ada. Apa plan untuk tahun depan? Setahun je. Setahun je. Lepas setahun kita bersyarat plan untuk setahun. Itu orang kata iman paling last tu. Dan saya selain daripada macam Ahmad Sufi beritahu, saya suka juga bersembang dengan peniaga-peniaga apa semua. Kadang-kadang bagi saya lah, dahsyat. Dia punya perancangan sampai 2036, 2040 kan. Kita ni akan mati. Kan. Tapi tak salah Ustaz. Tapi tak salah perancangan tu. Cuma perancangan tak salah sampai 2000 lebih apa semua, tapi maksud untuk apa? Bagi saya kalau peniaga dia nak naikkan peniaga dia, tinggikan perniagaan untuk apa? Pertama, kalau dia orang Islam yang bagus, dia taat Allah, dia nak menjadikan asbab perniagaan dia untuk supaya orang Islam lain dapat kerja dan keperluan. Masya-Allah. Bukan untuk dia kaya, untuk dapat pakai itu dan ini, bukan. Bagi manfaat rezeki kat share rezeki orang lain juga. Tu tanda tu dah siren dia suruh berhenti dah rasa tu podcast kita ni pun.
Kita tak tahu dah berapa lama kita shoot video ni. 29. Okey, setengah jam, cantik. Okey guys, insya-Allah kita jumpa dalam next episode Muslim Vibes, Your Hijrah Story with Us ni. Episod akan datang, mungkin episod 2 ni episod 1 ni kita akan sambung lah, nanti kita cari tempat terang sikit dengan Ustaz Wahab kita, sebab banyak lagi benda yang best-best. Yang ni sebenarnya Ustaz Wahab ni dia tak keluar lagi yang dia nak macam dalam depan TV. Dia kalau borak yang lagi deep, lagi santai punya, dia lagi best. Okey, kita akan set up untuk next podcast nanti. Jadi korang stay tune, follow kita punya YouTube, korang subscribe, ataupun kalau video ni keluar dekat IG ataupun dekat TikTok, korang boleh follow lah kita punya podcast ni. Kita akan cuba konsisten untuk sepanjang 2024 ni, untuk kita orang share benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan, sebab kita orang personally, apa yang kita orang buat ni adalah dia relate dengan lifestyle ataupun dengan kita punya life, kita punya kehidupan seharian sekeliling diri kita semua. Jadi saya pun dah tak nak cakap apa, Ustaz. Okay guys, jumpa next episode. Itu saja untuk hari ini. Thanks for watching. Stay in style, keep the faith. Assalamualaikum.